Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Marzian yang bermetrik 04 DKA 20F2098 dari kelas DKA 2B. Hari ini saya ahli daripada kumpulan 6 akan membentangkan projek yang dilaksanakan oleh saya bersama ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Syazwan bin Muhammad Zamzuri yang bernombor metrik 04 DKA 20F2009. Megat Nabi Izzuddin bin Baharudin yang bernombor metrik 04 DKA 20F2001. Nik Muhammad Alif bin Nik Abdul Rahman yang bernombor metrik 04 DKA 20F2058. Dan yang terakhir Muhammad Aiman bin Ramlan yang bernombor metrik 04 DKA 20F2074. Projek yang kami laksanakan ialah rak buku bergerak. Pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur ke atas ilahi dengan limpah rahmat serta nikmat masa, nyawa, tenaga yang dianugerahkan kepada kami. Dapat juga kami menyiapkan tugasan e-folio yang bertajuk rak buku bergerak dan serta dikaitkan dengan Islam. Kami merupakan pelajar Politeknik Kota Baru dan mengambil aliran Diploma Kejuruteraan Awam. Kami menjalankan projek ini secara berkumpulan dan memilih projek rak buku bergerak sebagai projek utama yang berasaskan teknologi terkini. Kami memilih projek ini kerana kami didapati bahawa menuntut ilmu dituntut di dalam Islam. Sesungguhnya, menuntut ilmu itu wajib dilakukan sama ada di bangku sekolah ataupun di mana sahaja. Slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Muhammad Aiman bin Ramlan. Ini adalah antara gambar hasil projek daripada kumpulan kami. Projek dan kos. Yang pertama, rak buku yang berharga RM4. Yang kedua, papan yang berharga RM3. Yang ketiga, roda yang berharga RM8. Yang keempat, paku yang berharga RM2. Yang kelima, pembalut kertas yang berharga RM4. Objektif. Yang pertama, memudahkan untuk mengambil buku atau bahan bacaan. Yang kedua, menjimatkan ruang. Yang ketiga, mudah untuk dibawa ke mana sahaja. Yang keempat, boleh menjadi hiasan ruangan. Dan yang kelima, sebagai motivasi untuk membaca. Slide seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya, Muhammad Syazwan. Isi dan huraian pada pandangan Islam dalam bidang pembelajaran adalah sangat penting sehingga hampir setiap saat manusia tidak pernah lepas dari aktiviti belajar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas dan menjelaskan tentang kedudukan orang yang beriman dan kedudukan orang yang berilmu di dalam Islam. Kerana tanpa ilmu maka seorang yang mengaku mukmin tidak akan sempurna, bahkan tidak benar dalam keimanannya. Seorang Muslim wajib mempunyai ilmu untuk mengenal berbagai pengetahuan tentang Islam, baik itu menyangkut akidah, adab, ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman ilmu yang benar, maka diharapkan pengamalannya akan sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majlis fassahu yafsihillahu lakum wa idza qila unshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi utu ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Bermaksud, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berbagai kemajuan yang ada di bidang sains dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang serta berfungsi sebagai peningkatan kualitas hidup telah dipatenkan. Oleh kerananya, tak heran bahawa pengukuran terhadap negara maju yang ada dilihat dari seberapa besar kualitas teknologi yang dimiliki oleh negara tersebut. Kemajuan teknologi juga dianggap sebagai faktor yang utama pendukung suatu negara maju. Pendidikan sains sendiri dianggap sebagai pilar terpelantin dalam dunia pendidikan untuk mencapai tahap di mana sains menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Langkah terbaik adalah dengan memulai pendidikan sains sedini mungkin.
Seterusnya, siswa pun akan mendapatkan perasaan puas dan bangga atas pencapaiannya, yang tentunya membawa efek baik untuk perkembangannya. Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat begitu banyak manfaat teknologi pendidikan. Adapun manfaat teknologi bagi pendidikan meliputi teknologi pendidikan sebagai alat pengembangan pengetahuan para siswa, dapat mewakili gagasan yang telah diberikan oleh pengajar sebagai sarana informasi yang mendukung proses belajar siswa, sebagai perbandingan perspektif kepercayaan dan pandangan terhadap dunia, bermanfaat sebagai media sosial dalam mendukung pelajaran siswa dengan berbicara. Slide seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya, Megat Nabil Izzuddin. Dalil Al-Quran. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Yang bermaksud, wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari pendidikanmu, penyembuh bagi penyakit yang bersemayam di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadillahum billati hiya ahsanu anna rabbak huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serulah semua manusia kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan pemelihara kamu dengan hikmah, dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka dan pengajaran yang baik. Dan bantulah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalil hadis. Hadis Anas bin Malik tentang membuat mudah dan gembira. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tunaffiru. Akhrajahu Al-Bukhari fi kitab Al-Ilm. Artinya dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudahkanlah dan jangan kamu menyulitkan, gembirakanlah dan jangan kamu lari. Hadis riwayat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi. Hadis di atas menjelaskan bahawa proses pembelajaran harus dibuat dengan mudah sekaligus menyenangkan agar pelajar tidak terasa tertekan secara psikologi dan tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas serta apa yang diajar oleh gurunya. Dan suatu pembelajaran juga harus menggunakan metod atau cara yang tepat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama dengan mempertimbangkan keadaan orang yang belajar. Meskipun dalam Islam banyak hal yang telah dimudahkan oleh Allah SWT, akan tetapi perlu diperhatikan bahawa maksud kemudahan Islam bukan bererti kita boleh memperlekehkan syariat Islam dalam hal pendidikan, seperti mencari-cari ketergelinciran atau mencari pendapat lemah dari sebahagian ulama agar kita bisa seenaknya. Namun kemudahan itu diberi dengan alasan agar kita selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadis Aisyah tentang menyampaikan perkataan yang jelas dan terang. An Aisyah rahimahullah qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalama fasla yafhamuhu kullu man sami'ah. Akhrajahu Abu Daud fi kitab al-adab. Artinya dari Aisyah rahimahullah berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang jelas dan memahamkan setiap orang yang mendengarnya.
Hadis riwayat Abu Daud, Sulaiman ibnu Al-Ash'as Al-Jastani Al-Azdi. Hadis tersebut untuk kita sebagai calon guru agar dalam pengucapan atau perkataan hendaklah dengan terang dan jelas supaya orang yang mendengarnya seperti pelajar dapat memahami maksud yang disampaikan. Dan apabila ucapan pertamanya belum menjelaskan kepada murid, maka guru itu wajib mengulanginya agar murid tersebut boleh faham dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Perkataan yang jelas dan terang akan menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu pendidikan, kerana jika tidak demikian dirisaukan nantinya akan terjadi salah pengertian. Ketika terjadi salah pengertian, bukan tidak mungkin justru pendidik akan terpesong dari yang diharapkan. Slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Nik Muhammad Alif. Seterusnya ialah prinsip syariah. Dalam penciptaan dan penggunaan teknologi rak buku bergerak ini ialah tawazun, iaitu menyeimbangkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Islam tidak dibenarkan mempelajari ilmu agama sehingga mengabaikan ilmu dunia. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, Islam memerintahkan agar kesemua aspek dalam kehidupan manusia digabungkan dalam satu keadaan supaya seimbang, harmonis dan bersepadu demi memperoleh kehidupan dan sempurna dan sejahtera. Seterusnya ialah kaedah fiqh. Kaedah fiqh ialah digunakan teknologi yang memberikan keselesaan dan kemudahan seperti rak buku bergerak. Rak buku ini memudahkan pengguna untuk meletakkan buku atau bahan ilmiah supaya tidak berselerak di dalam rumah dan mudah untuk dicari bahan yang hendak dibaca. Akhir sekali ialah kesimpulan. Projek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman antara proses pembuatan rak buku bergerak. Dalam proses pembuatan projek ini, pelajar didedahkan supaya bersifat kreatif, inovatif dan berdikari untuk menghasilkan produk yang pelbagai guna dan membawa kemajuan kepada kehidupan sehari-hari. Pelajar juga dapat menimba pengetahuan. Kesimpulannya, projek yang baik haruslah mempunyai kebolehan yang tinggi, mudah digunakan dan kos yang berpatutan supaya dapat diterima oleh pengguna. Projek ini telah mencapai aspek-aspek yang telah dikemukakan dan ia berpotensi untuk menjadikan alatan yang popular di kalangan masyarakat sekarang. Akhir sekali, rujukan yang diperolehi oleh kumpulan kami ialah dari pensyarah, rakan-rakan dan internet. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.